Wah, ni kuman. Sedap. Sedap sangat ke? Wah. Rasa apa? Ada buku. Rasa meruku. Okey, mana-mana yang nak dapatkan daripada Al-Azhar Ranting Lapu. Memang sedap. Yang ni perisa rempah. Yang ni ada perisa kacang hijau. Okey, kacang pis, kacang hijau. Bye. Okey, mana apa lagi nak cakap sedap? Sedap sangat. Bye. Okey, bye. Hai, Assalamualaikum. Comel kan adik tadi? Itulah dia review kan produk Alia dan Aizat. Comel sangat. Saya suka tengok. Comel betul-betul. Alhamdulillah. Memang produk Al-Azhar memang kanak-kanak pun boleh makan, dewasa pun boleh, warga emas pun boleh. Sebab tu kita kata mesti cuba kudapan sepanjang masa. Kudapan sepanjang masa. Assalamualaikum. Selamat pagi Cik Su. Waalaikumsalam Nur Aziana. Puan Ana ya. Puan Ana. Bersama dengan Cik Su pagi. Terima kasih banyak-banyak. Ada wins tak nak kongsi dengan Cik Su? Suara Cik Su jelas tak? Bantu Cik Su dulu. Suara Cik Su jelas ke jelas? Sebab hari ni Cik Su nak kongsi tips halangan tu. Kongsi tip macam mana kita nak atasi halangan tu. Jadi bantu Cik Su sesuai untuk semua golongan. Yes, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jamal Jamaluddin. Apa bisnes anda? Tolong type dekat sini. Anda bisnes apa? Apa produk anda boleh bantu orang? InsyaAllah. InsyaAllah saya akan try juga ranting rapuh. Boleh. Alhamdulillah. Sebab tu kita kata, bila kita berada dalam seka yang hebat, seka yang saling membantu, InsyaAllah seka-seka ni akan support kita. Kan? Jadi Alhamdulillah. Kadang-kadang tak membohong. Gitu kan? Jadi Alhamdulillah. Yang mana yang semalam win Cik Su adalah produk-produk Al-Azhar dah sampai kepada tangan pelanggan. Alhamdulillah semalam sampai kat Johor, sampai kat Cik Dahlan ya, Cik Dahlan daripada petani moden dekat Johor. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak support. Kata apa? Usahawan-usahawan istimewa ni. Kan produk keluaran OKU. Jadi boleh, insya-Allah boleh try. Jelas, terima kasih. Boleh perkenalkan diri anda, dari mana, negeri mana yang bersama dengan Cik Su sekarang. Anda daripada negeri mana dan juga apa bisnes anda. Apa halangan anda bila berniaga. Sebab tajuk kita adalah hari ni matlamat jutawan. Matlamat untuk kita nak berjaya. Of course kena ada matlamat. Kan, jadi kita ni apa-apa pun dalam kehidupan, kita ada benda yang kita nak sasarkan. Matlamat ni macam apa yang kita nak lah. Cerita dia, bahasa mudah. Apa yang kita nak. Kan jadi support Cik Su, bantu Cik Su teks sahabat-sahabat anda. Cik Su minta korang type nama kawan anda 3 orang saja yang anda rasa dia orang ni pun mungkin ada halangan bila dia orang berniaga. Kan yang bestnya sekali Cik Su nak buang, nak letak no disturb sebab nanti takut ada mesej masuk. Okey, sudah berjaya. Okey. Jadi dalam kita berniaga, kita akan berjumpa dengan ramai manusia, dengan ramai pelanggan. Macam kita ada kongsi pasal apa ketindakan seseorang bila menghadapi halangan. Ini yang kita nak ketengahkan. Kenapa kita kena berkongsi benda ni? Sebab Cik Su tak nak anda jadi seorang peniaga yang rugi. Kenapa dia cakap macam tu? Rugi. Sebenarnya orang yang datang kita tak tahu dia minat dengan produk kita, tetapi nilai produk kita tu of course mungkin tinggi. Contohlah kita cakap ambil produk kecantikan kan, produk kesihatan. Sekarang kan macam-macam jenis produk. Kan? Jadi mungkin nilai tu mungkin 150 ataupun 100.
sahabat kita ataupun bakal pelanggan kita ataupun orang yang tengok kita tu, dia nak bantu kita, dia nak support kita sebenarnya, tapi dia dari segi kewangan dia belum cukup. Dia dengar, dia hari-hari join kita punya live, dia hari-hari tengok posting kita, support kita. Kita kena bersyukur tau, sebab orang sanggup type dekat kita punya live tu adalah salah satu, dia kena usaha tu, nak type, nak send tu, tindakan dia tu. Sebab tu Cik Su kata, Cik Su bangga sangat dengan Puan Ana ni. Puan Ana ni bantu Cik Su, ya Allah, Cik Su sangat appreciate. Sebab apa? Bukan semua orang, setengah orang dia masuk live kita, tetapi dia tak ada tindakan untuk macam nak tekan love ke, nak type ke, nak komen ke. Sebab tu kita ni kena saling macam kena appreciate pelanggan kita, appreciate orang yang join live kita, hargai mereka. Itu yang Cik Su nak bagi tips sekarang ni. Apa halangan-halangan manusia ni? Sebab dalam bab 2, siapa yang ni dalam bab 2, siapa yang ada buku menu jutawan boleh ambil. Dan hari ni Cik Su nak sentuh bab halangan manusia. Cik Su tak nak sentuh bab kekayaan. Hari ni Cik Su nak sentuh pasal tip halangan manusia ni. Apa halangan? Kalau siapa yang ada buku menu jutawan, boleh buka muka surat 46. Hari ni Cik Su nak sentuh tips untuk kita nak buang halangan-halangan ni. Tips untuk macam mana kita nak grow bisnes kita. Kan, tip macam mana. Sebab apa? Kita kena tulis note tau. Dan hari-hari kita kena ingatkan balik. Support sahabat-sahabat. Terima kasih sayang Puan Ana ni. Betul. Puan Ana, sorry sangat. Puan Ana, live pukul berapa? Cik Su tak sempat lagi nak masuk live Puan Ana kot. Boleh beritahu Cik Su tak live pukul berapa? InsyaAllah nanti Cik Su akan support. Macam mana Puan Ana support Cik Su? Betul tu Cik Su. Assalamualaikum Farah. Farah, tadi Cik Su mainkan video anak Farah. Tadi adik comel sangat tu. Anak Sis Farah kita. Terima kasih banyak-banyak. Support projek Impian Alia. Alhamdulillah. Cik Su memang rasa appreciate bila kita berada dalam circle yang tepat, circle yang betul. Jadi hari ni Cik Su nak bagi tip. Sebab tu Cik Su nak ada two-way komunikasi antara kita. Di mana kalau anda ada soalan, ada pertanyaan, gunalah sesi live Cik Su ni sebaik mungkin. Gunalah sesi live Cik Su ni untuk bertanya apa yang korang kurang jelas. Macam hari ni kita akan sentuh bab 2 matlamat jutawan. Jadi apa yang tak jelas boleh bertanya dalam sesi live Cik Su. Sebab untuk banyak-banyak kita memang ada live daripada awal sampai ke last kali pukul 11 malam daripada tim Smart Brilliant Partner. Macam Sis Farah dia live pukul 3 petang. Korang boleh ikut live Sis Farah. Best sangat live Sis Farah. Macam Ina Rustina, Assalamualaikum Cik Su, sihat ke? Waalaikumsalam. Semalam bawa anak pergi hospital. Anak Cik Su biasalah ada masalah kesihatan. Semalam kita pergi kecemasan. Jadi semalam pun kita ada kelas dengan tim Jerung. Semalam kita ada meeting, belajar. Kita ajar tim kita buat Canva. Alhamdulillah best. Sebab ada yang dalam tim Jerung ni kita ada macam, kita ada remaja dewasa. Cik Su tak nak panggil veteran, Cik Su akan panggil remaja dewasa. Kita ada ramai remaja dewasa yang umur 50-an ke atas. Jadi bila nak guna teknologi ni, lepas tu secara Zoom pula agak mencabar, tetapi best. Best bila kita dapat bantu yang kita anggap macam kita tolong mak-mak kita. Macam mana kalau kita one day mak-mak kita ni pandai buat Canva, buat sendiri, tak payah dah Cik Su, Tuan Rizal ataupun tim-tim dalam grup Jerung, Cikgu Dila, Chef Khairul tolong buat Canva. Tak payah. Nanti mak-mak kita akan pandai buat Canva sendiri walaupun umur 60, walaupun umur dah dah remaja-remaja gitu. Kan. Jadi itu yang kita nak. Dalam kumpulan, dalam tim, kita jaga. Kita saling jaga silaturahim. Sebab apa? Sebab bila mereka pandai, kita tak susah. Yang senangnya adalah kita as a leader. Sebab apa? Setengah leader, dia takut nak turunkan ilmu.
Assalamualaikum Cik Su. Salam semua dari Cik Tim. Tok Som kata tak larat dah. Tak larat dah lah. Kesiannya. Kita doakan je Mak Kak Tim. Semalam Mak Kak Tim tak sihat. Kan jadi Kak Tim dah bawa pergi ke klinik kan. Kita doakan. Tok Som yakin arai lah. Hen Kak Tim wah. Tok Som tham koi enu me koi kin. Tham eni me koi kin. Yak araiบอกKak Tim le. Kak Tim le tham hai. Tên đang รักษาตัวนั่นกะติมรักเต้นมากเลยกะติมคองเต้นกะติมเป็นห่วงเนาะเต้นกินแลค่ะว่าเต้นอยากกินอะไรเต้นบอกให้กะติมทำให้เนาะเจ๊ขอดอกเนาะให้เต้นสุขภาพดีให้เต้นแข็งแรงเนาะนั่นแหละเป็นห่วงเหมือนกันนี่พอกะติมบอกว่าเต้นไม่บายเรียกว่าลาเป็นห่วงลารักษาสุขภาพเนาะนั่นแหละให้เร็วๆขึ้นกินแรกขึ้นกินเนาะขึ้นกินให้มีแรงตอนเดียวขาไม่กินตอนเดียวไม่มีแรงเนาะตัวส้มเนาะเด็กๆงักนี่นี่เจ๊เป็นห่วงเด้เนาะเจ๊เป็นห่วงตัวส้มกินเนาะกินสักอีได้กินยาผักพนdoaมากๆเนาะลูกๆรักตึงทุกคนนั่นแหละลูกๆรักตึงทุกคนเพราะว่าไม่มีใครหรอกเมื่อกี้ว่าเจ๊ก็เป็นลูกเหมือนกันเนาะไม่มีใครหรอกไม่รักหมาเองรักแล้วแหละเนาะรักษาสุขภาพเนาะCik Su cakap Thai ke ya? Ya Ina Roslina ni founder jamu yang sangat luar biasa hebat. Cik Su nak tunggu ni jamu nak sampai. Kan Cik Su nak tunggu. Sebab tu macam Cik Su cakap, macam semalam kita kan ada kelas. Jadi kenapa Cik Su semalam Cik Su fokus? Bukan tak fokus dekat semua. Kita memang ajar semua. Mungkin yang mana yang join, dengar dulu. Lepas tu boleh buat kemudian. Yang mana yang tak download app lagi, yang Canva tu tak apa. Dengar dulu. Lepas tu dah tahu dah nak pergi ke mana, nak buat kat mana, nak buat ke mana step by step. Kan? Jadi yang mana yang semalam buat, yang dalam kelas kita semalam, yang mana yang dalam coaching kita malam tadi secara private untuk grup kita, macam Cikgu Dila dengan Cikgu Dila dengan semalam Cikgu Dila dengan aduh ya Allah, apa nama, sebab dia baru masuk semalam terus aktif. Nampak best tau. Ya Allah, apa nama lagi seorang? Tolong ingatkan Cik Su. Dia tanya, Cik Su nampak dia tak? Cik Tim kata tak nampak. Yom, Cik Mehen kat Cik Mehen ten.แต่ว่า Cik Ro เลยว่า tenang je Tetok nan. Tenang le Cik yo. Live Cik dia kat Tim. Kau hai kat Tim mak. Nah kau doa Cik mak. Okey. Cik Su cakap Thai ke duduk dengar ni. Okey, apa ni? Kak Ina ni, nak cerita pasal Kak Ina. Cik Su tak bagi alamat lagi. Okey je ke? Ya Allah, ya kena bagi dah. Tidak boleh hantar sekali Kak Tim je. Sebab rumah Kak Tim dengan rumah Cik Su dekat sangat. Boleh keloi. Boleh keloi. Kak Tim duduk seberang jalan sama. Cik Su duduk betul-betul tepi pantai. Tapi rumah Kak Tim menghadap pantai. Cross jalan besar dah pantai. Nampak view Thailand. Nampak Thailand. Daripada rumah Kak Tim boleh nampak Tarutau. Satun. Boleh nampak Satun. Macam Cik Su, rumah Cik Su, turun je pantai terus. Boleh mandi. Kan? Jadi nanti main Langkawi. Boleh main. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi. Nur Ila Dila. Terima kasih. Boleh type tau. Tu dia Alia Maisara pun ada dalam ni. Kakak Alia. Daripada projek ranting rapuh dia tu. Kan? Jadi boleh type apa bisnes anda dalam ni. Boleh type bisnes anda semua dalam ni. Supaya ramai orang tahu. Dan kalau siapa yang tak jelas pasal Canva ke apa, boleh tanya. Tanya dalam ni. Kat mana tu? Adalah dekat rumah sebelah-sebelah dengan Uni. Dia tanya kat mana tu. Jadi, kenapa Cik Su cakap semalam kita sentuh balik. Kenapa Cik Su fokus dengan apa? Mereka yang cepat dapat dulu. Sebab Cik Su nak nanti Suzy. Cik Su nak nanti Suzy dengan Dila dan juga Kek boleh bantu kawan-kawan dalam grup pula. Maksudnya kita kena ada pelapis. Bila kita dah masa stokis, Cik Su masa stokis negeri Kedah. Jadi
Bila Cik Su, semua Cik Su nak ajar, semua. Bila contoh macam semalam, Aizat ada kecemasan. Bila one day, kita dah ada orang lain yang dah pandai macam kita. Memang dia orang dah pandai. Sebenarnya kita dalam ni semua pandai-pandai. Tetapi, kita saling melengkap. Cik Su cakap macam tu senang. Semua orang ada kepakaran sendiri. Jadi bila lepas ni, kan dah mudah. Cik Su dah ada 3 orang pelapis. Cik Su ada 3 orang dah. Nanti 3 orang ni lah akan bantu pula kawan-kawan kita yang lain. Jadi kita jangan kedekut ilmu. Kalau dengan anak-anak tim, kita kena bantu. Bagi ilmu ke anak tim kita. Jangan kedekut. Jangan kedekut ilmu dengan anak tim. Jangan ada fikiran. Ni yang ni Cik Su nak cerita. Halangan ni. Jangan berfikiran, aku ajak dia kan. Saat lagi dia bukan nak niaga barang aku. Dia pergi buat benda lain. Ini yang masalahnya. Kita punya mindset kita. Halangan-halangan ni, tip-tip yang Cik Su nak bagi. Kena tulis. Kena tulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chef Cairo. Busy sangat ni chef sekarang. Kita semalam chef. Best sangat kelas kita malam tadi. Alhamdulillah. Kelas kita malam tadi. Kelas yang sangat luar biasa hebat bagi Cik Su. Kita boleh nampak kawan-kawan kita sangat-sangat bekerjasama. Sebab semalam tak ada siapa. Kita je. Alhamdulillah. Best sangat-sangat. Zuzi dah masuk. Susi, cerita sikit Zuzi. Waalaikumsalam. Susi, cerita sikit best ke best kelas kita malam tadi. Best ke best. Tadi Cik Su dah bercerita. Semalam Zuzi dengan Cikgu Dila adalah pelapis-pelapis. Kita bersama dengan Kyle dia mengajar kita juga tip-tip macam mana nak jadi be professional dengan Canva. Kan alhamdulillah bestnya. Macam sesekali nak join lah. Alhamdulillah Farah memang best sangat-sangat semalam. Yang paling best dalam kami punya circle, kita kan banyak yang mak-mak umur 50-an ke atas. Jadi nanti kita akan buat macam mentor-mentee. Mentor-mentee maksudnya okey. Jom support impian Alia. Best, boleh Alia. Best malam sampai pukul 1 duk buat Canva. Nampak? Kan? Dia jadi ketagih. Bila pandai buat, betul Kak Zuzi? Bila pandai buat, kita nak cari je. Apa, ini function dia apa? Yang ni function dia apa? Sebab semalam Tuan Rizal kita dah kongsi. Lepas tu kita ada sahabat-sahabat lain kongsi. Kita ada Kale kongsi juga. Memang bagus. Sebab tu kita nak macam ni. Kita nak dalam team ada kesamaan. Ada alignment yang sama untuk kita saling bantu. Tak ada perasaan iri hati. Tak ada. Kita tak mau. Jadi, yang mana yang tertinggal semalam, tanya balik dia kawan-kawan kita. Betul. Pagi ni dah buat post doa. Tanya. Terbaik. Cik Su suka. Tapi ingat apa-apa pun bila kita belajar dekat mana-mana sekalipun, kita jangan membelakangkan guru-guru kita, sifu-sifu kita. Siapa saja yang memberi ilmu kepada kita, orang itu adalah guru kita. Sebab adab berguru sangat-sangat penting. Kalau kita nak barakah ilmu, kalau kita nak sukses, kita kena sentiasa rendah diri. Ni, pertama adalah bagi Cik Su ego. Bagi Cik Su ego tu kita kena betul-betul kena buang. Ini tip pertama. Buanglah ego tu. Untuk kita nak grow, hang dah jadi jutawan even pun dalam Steam Smart Billion Partner kita ada dah jutawan. Kita dah ada orang dah success proven. Tetapi bila kita buang ego, alhamdulillah kita boleh bergerak sekali. Buanglah ego tu. Penting sangat tahu ego ni. Dia yang memainkan kita punya fikiran. Aku dah pergi kelas mahal-mahal, buat apa nak ajak hampa? Rugilah aku bayar puluh-puluh ribu. Ingat, rezeki tu datang dalam bermacam-macam bentuk. Rezeki datang dalam bermacam-macam bentuk. Hari ini adalah rezeki Cik Su. Cik Su dapat bersama dengan tim yang luar biasa hebat yang support Cik Su pagi ni. Anda semua sangat hebat. Anda semua sangat bagus. Sebab apa? Bukan mudah untuk orang nak type dekat wall kita. Dia kena type pula. Dia ada tindakan untuk taik, untuk support kita. Cik Su ucapkan terima kasih. Cik Su doakan anda dimurahkan rezeki. Apa yang korang buat, anda mendapat keredaan daripada Allah. Anda akan sukses, kaya dan berjaya. Amin. Ini doa Cik Su untuk anda semua yang bersama dengan Cik Su. Kan? Betul, pagi ni post doa insya-Allah kita cuba bantu tim supaya semua dapat ilmu, kongsi ilmu tak rugi. Betul sangat Zuzi. Tak pernah rasa rugi, jangan rugi. Zuzi rupanya kita pernah berniaga sekali dekat Pasar Karat under APM. Betul ke betul Zuzi? Cuma waktu tu Zuzi tak kenal Cik Su. Masa tu Cik Su berjual sekali dengan Je.
Je yang apa? Apa Zuriza. Kalau Zusi ingat, Cik Su kami meniaga sekali. Kami meniaga dimsum masa tu dengan nasi. Cik Su pun macam-macam lalui. Cik Su lalui macam-macam. Pengalaman berniaga daripada umur 7 tahun mengajar kita jernih itu. Dan kita kena appreciate semua orang. Tip pertama adalah ego. Tip pertama, kita kena buang ego untuk kita nak capai matlamat kita. Sebab tajuk kita hari ni adalah matlamat. Macam mana kita nak capai matlamat untuk nak jadi seorang yang kaya dan berjaya. Menjadi jutawan yang bersedekah. Jutawan yang mengingatkan orang lain. Jutawan yang boleh membantu orang lain. Jutawan ni bukan kata kalau kita jutawan duit saja. Jutawan jiwa, you all. Jutawan jiwa. Jutawan nak memberi. Sama-sama Cik Na buat macam-macam. Kan Cik Na, kita sebelum kita nak dapat tune kita, sebelum kita nak dapat satu benda rentak hidup kita, kita kena lalui proses. Sebab tu kita boleh bercerita dengan tim. Macam Cik Na, Cik Su yakin Cik Na ada 15 orang anak tim. Mungkin sudah akan lepas ni Cik Na boleh jadi 50, 100, 1000 anak tim. InsyaAllah tak mustahil Cik Na. Sebab bila Cik Na ada ilmu, bila Cik Na berikan ilmu tu seikhlas mungkin kepada anak tim akan rasa wow. Sayang kalau aku tinggal aku punya coach. Sayang aku tinggal aku punya founder. Sebab apa? Founder aku memberi sebaik mungkin. Dia ikhlas nak bantu kita. Ikhlas nak bagi kita boleh. Ikhlas nak ajar kita. Itu sangat penting. Assalamualaikum. Sayang. Orang mai kedai nak buku, masing-masing sibuk. Wow, best. Okey, Cik Su akan hantar. InsyaAllah kita hantar. Petang ni pun ramai dah. Kan, okey. Nanti Cik Su hantar. Jadi, mana-mana anak tim Kak Mila boleh dapatkan daripada Kak Mila. Okey. Jadi, untuk berjaya kita kena buang ego, belajar dan berkongsi baru kita nampak jalan kejayaan. Betul. Cik Su doakan anda kaya dan berjaya. Hanya yang faham saja ayat ni baru tahu apa kaya dan berjaya. Kan. Okey, tip nombor 2. Bertangguh. Kita ni selalu kena buang. Sikap tangguh ni kita kena buang sebab selagi kita bertangguh, kejayaan akan lari daripada kita. Ini Cik Su cakap betul. Nak sat lagi lah buat. Nantilah. Kita kata buat live. Sat lagi lah buat. Sat lagi tu takkan jadi. Sat takkan jadi. Sebab tu kalau kita pergi kelas, betul Kak Tim, kena buang sifat ego tu. Ego tu yang pertama. Kalau Cik Su dalam 9 halangan ni, Cik Su paling suka first kali adalah ego. Kalau kita buang ego, kita baru boleh kita buang sikap tangguh. Kalau kita dah buang tangguh tapi ego ada lagi, jangan. Tu chef kata apa? 9.30 dah KO dah. Chef ada masalah kesihatan sekarang ni. Kita doakan chef sihat nah. InsyaAllah amin. Betul. Sikap bertangguh tak sihat untuk sebuah perniagaan dan kehidupan kita. Betul Kak Tim. Cik Su sokong sangat yang Kak Tim cakap. Nampak. Korang boleh dapat tau. Apa menu jutawan daripada Kak Tim, daripada Chef Cairo, daripada Kak Mila. Sebab apa? Daripada Ina, mana-mana orang Kelantan dapatlah menu jutawan daripada founder kita Cik Na ni. Cik Na ni ya Allah, Cik Su nampak. Cik Su ada masuk dia punya FB. Itulah dia memang memberi betul-betul. Cik Su ni semalam kan bawa anak. Betul lah hari ni kena hati-hati jugalah, kena jaga makan kan sekarang ni. Okey. Bertangguh-tangguh tadi kita cakap. Bila kita dah buang ego, senang kita nak buang sikap tangguh. Sebab apa? Kita mudah sikit nak buang sikap tangguh. Sebab kita dah tak ada ego. Kita boleh terima orang yang tegur. Ego ni bukan kata ego apa. Kadang-kadang kita ni tak boleh terima. Bila orang tegur kita, customer complain, kita nak melenting. Macam tu sebab tu saya suka ayat Kak Tim. Kak Tim cakap dalam sesi Kak Tim jadi MC tu, saya suka sangat. Kak Tim cakap emosi tu. Kan, emosi tu. Kita kena buang. Emosi tu dia masuk dalam ego ni lah. Emosi tu, kalau kita sebagai usahawan, kita tak jaga emosi kita. Kita tak buang ego kita. Lepas tu emosi kita tak jaga. Bahaya. Emosi ni pembunuh yang pembunuh bisnes kita. Kalau orang customer ni asyik nak marah. Muka masam, koyo je. Tak payah. Kita kalau bagian servis, betul. Tegur sikit sentap. Tegok sikit sentap. Jangan. Kita usahawan jiwa kena kental. Kan. Kita jadi usahawan mata kadang-kadang kena jadi macam tak nampak. Telinga tu jadi pekak. Baru kita boleh grow. Kalau kata orang cakap sikit. Aku tak mahu tu lah buat live.
Orang kata lai aku ni macam ni. Aku tak mau dah lah. Masak. Aku tak mau dah lai. Orang kata macam syok sendiri. Lantak pi. Apa orang nak kata kat kita? Lantak pi. Kita bukan marah kat dia. Tetapi kita ambil apa yang orang kata kat kita tu sebagai satu semangat lonjakan. Kata-kata sebagai satu penggerak. Sebagai satu asbab. Aku nak buktikan yang aku boleh. Aku buat live ni bukan tujuan nak riak. Aku buat live ni bukan tujuan nak menunjuk. Aku buat live ni sebab niat aku nak bantu lebih ramai orang. Kalau aku tak buat live, takkan aku nak fokus kat Pulau Langkawi saja. Tidak. No. Macam Kak Tin cakap, bukan. Kita nak bantu orang satu Malaysia. Kita nak bantu orang satu Malaysia. That's why kenapa kita buat live. Sebab kita nak bantu lagi ramai. Contoh, macam kata Kak Tim nak jual telekung. Kak Tim kena buat live supaya orang lebih nampak. Cik Tim nak cari anak Tim. Anak Tim kata, apa? Aku punya leader pun tak buat live. Macam mana aku nak buat live? Ajak anak Tim suruh buat live. Diri sendiri tak buat live. Tu satu. Lepas tu, kalau kita tak tonjolkan diri kita bagi orang nampak, macam mana orang nak percaya kat kita? Betul ke dia kata buat sale sebulan 10,000? Aku masuk tim dia. Kita nak bukti macam mana. Buat je. Jangan peduli apa orang kata. Betul Zuzi. Tepat sangat. Ina kata apa? Cik Su, anak buat Cik Na follow live Cik Su. Ya ke? Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih dekat anak. Macam mana anak boleh kongsi tak? Macam mana anak buat? Anak tim ke? Anak tim Cik Na hebat tau. Puan Ana ni best tau. Cik Su on je live, dia dah masuk. Cik Su on je live. Ya Allah, best lah. Thank you Cik Na. Ada anak tim yang bagus. Tapi maksud Cik Na ni, anak Cik Na sendiri ke? Anak Cik Na sendiri ke? Tu. Assalamualaikum nasi dagang Mak Mina. Tanya. Nasi dagang Mak Mina dah melangkah lagi ke depan. Cik Su rasa bersyukur sangat-sangat. Anak tim. Yes. Nampak tak anak tim Cik Na yang Ana ni? Nanti Cik Su nak hadiahkan kat dia sesuatu. Cik Na, betul. Cik Su nak hadiahkan dekat Puan Ana. Ranting Rapuh Alia ni. Sebab apa Cik Su suka sangat lah. Cik Su suka sangat apa cara dia appreciate, dia hari-hari follow. Okay, tip pertama tadi ego kan. Ego tu termasuk dalam emosi. Ego tu masuk dalam emosi, okay. Emosi kita kena kontrol betul macam Kak Tim cakap tu. Memang sangat-sangat betul. Kan, emosi kena jaga you all. Emosi kena jaga. Sebab apa? Kalau tak kontrol, sebab kita ni akan jumpa pelanggan yang macam-macam. Ada pelanggan yang jenis berkira. Ada pelanggan yang jenis nak tahu detail-detail ni. Kalau kita tak sabar nak bercerita dengan pelanggan, masalah. Sebab tu juga kita kena pandai letak kita punya team. Salah kita, bukan salah staff. Ni Cik Su nak cerita bab team management. Nak bagi tip lagi ni, Assalamualaikum Anga daripada Donat Terhangat Langkawi. Cik Su doakan anda semua dalam ni dipermudahkan urusan. Semoga anda maju jaya dalam bisnes. Cik Su nak bagi tip tentang management. Bagi ruang sangat Cik Su. Okey. Contoh Kak Tim. Cik Su bagi contoh Kak Tim lah, senang sebab dia ada staff, dia kata. Contoh Kak Tim. Kak Tim ada 3 orang staff. Contoh. Cik Su ada tiga orang staff. Contoh ya, 3 orang staff. Kak Tim kena tahu kelebihan setiap staff ni. Kalau staff tu yang muka poyo, kita pergi letak pula dekat bahagian frontliner, iaitu bahagian customer service. Tutuplah perniagaan kita. Tutup kedai. Sebab apa? Bukan salah staff. Salah kita. Salah owner. Salah founder. Sebab founder yang salah letak dia punya team. Salah letak pada tempat yang betul. Kalau dia tu bukan jenis muka, jenis senyum, jenis nak bercakap dengan orang, jangan letak dekat depan. Letak duduk belakang, tak apa. Nak basuh pinggan ke, nak cuci dobi baju ke. Kan? Tapi kalau kita dapat pekerja yang bonus, dia dengan senyum, dengan rajin, dengan ada keperkaran lain, itu bonus. Bonus sangat-sangat. Jadi kita kena pandai. Macam Cik Su dengan Tuan Rizal, kami tak boleh buat kerja sekali. Macam Cik Su ambil kelas tau. Ambil kelas dengan doktor. Untuk nak tahu brain Cik Su ni warna apa. Otak Cik Su ni warna apa. Tuan Rizal otak warna apa. Sebab sebelum ni kami asyik gaduh saja. Nak kongsi, betul. Sebelum ni kami asyik gaduh saja. Sebab Cik Su ni jenis cepat. Cik Su ni otak hijau. Cik Su ni otak hijau. Jadi bila orang otak hijau ni,
Orang jenis idea berlambak. Kita boleh atasi masalah orang. Tetapi kita ada juga kelemahan kita. Di mana kelemahan kita, orang otak hijau ni, dia nak cepat. Dia nak cepat. Dia suka buat kerja last minute. Cik Su. Cik Su suka buat kerja last minute. Sebab Cik Su ni otak hijau. Suka sangat kerja last minute. Kan. Tetapi orang otak hijau ni bagusnya walaupun dia kerja last minute. Sebab dia dah tahu dah. Aku boleh buat benda ni. Aku boleh buat benda ni. Jadi aku kadang-kadang suka tangguh buat kerja last minute. Sebab kita tahu kita boleh buat. Sebab benda tu simple je. Tapi suami Cik Su dia bukan. Suami Cik Su tak. Suami Cik Su kalau dia buat apa-apa dia tak boleh macam Cik Su. Jadi itu yang sebelum ni kami ni ada masalah. Bukan masalah gaduh rumah tangga, tak. Masalah dari segi komunikasi kami. Cik Su tak faham dia dan dia tak faham Cik Su. Tapi bila kita ambil kelas otak ni, otak warna otak ni, kita tahu dah. Oh, pasal ni pasal apa? Pasal apa? Dia orang rupanya memang otak kuning, otak kuning, sorry. Dia otak ni dia ada macam ni je. Dia ada otak hijau, otak purple, otak biru, otak purple. Otak hijau, otak purple. Otak hijau, purple. Itulah pening dah ni. Hijau, purple. Hijau, purple. Merah. Merah. Hijau, purple, merah. Hijau, purple, merah. Ungu. 4 otak. Kita manusia memang lahir. Ada orang tanya, boleh tak otak kita ni ada 2 brain color? Tak. 1 otak, 1 brain color. Kita lahir-lahir, kita otak kita memang ada warna dah. Kita punya sikap kita, inner kita daripada dalaman. Kita ni macam mana? Seorang yang macam mana? Tetapi, wow, bestnya nak belajar pasal otak. Yes, banyak Cik Su ambil kelas. Walaupun berbayar bagi untung. Tapi untuk menelami yang bagi doktor keluarkan kita punya kenapa kecenderungan kita macam mana, ada ujian dia. Ada ujian dia yang kita kena bayar. Untuk kita nak tahu secara benar. Macam Cik Su, general je boleh kongsi. Best. Otak-otak ni memang sangat best. Macam nasi dagang Mak Mina, Cik Su dah beritahu. Kita punya, lepas kita join kelas, kita just boleh cakap lah macam nasi dagang Mak Mina. Otak dia merah. Orang otak merah ni, dia suka research. Dia akan research dulu. Contoh, nak pergi program apa-apa, dia akan tengok dulu program ni kat mana, siapa penceramah dia. Penceramah dia ni bagus ke tak. Itu orang otak merah. Dia takut berlaku kesilapan kat hidup dia. Dia tak nak. Dia kalau boleh nak mengurangkan risiko. Dia tak mau redah-redah. Dia nak kepastian sikit. Orang otak merah ni. Orang otak merah ni dia macam tu. Dia nak macam tu sikit. Dia panjang lagi lah. Kita tak nak bagi tahu banyak-banyak. Kita simpan sikit. Kalau orang otak hijau, dia boleh selesaikan masalah. Dan selalunya orang otak hijau kerap buat kesilapan. Macam Cik Su. Tetapi, orang otak hijau dia pandai cover kesilapan dia. Dia pandai tutup. Dan orang lain tak perasan. Walhal dia dah buat silap. Orang otak hijau ni, Cik Su lah ni. Cik Su ni. Kan? Kadang-kadang kita tersilap. Tapi kita boleh pusing balik. Sebab kita otak kita geligar sikit. Macam tu. Cik Na buat jamu dulu Cik Su. Boleh Cik Na. Terbaik. Nanti kita dengar lagi pasal otak ya Cik Na. Kan? Perniagaan kita boleh loop jika kita silap hire staff. Betul Kak Tim. Cik Su sokong. Betul. Wow, bestnya otak. Okay. Hai, Coach Salemi daripada Terengganu. Ni coach yang hebat. Anak didik Coach Lina. Kan? Memang hebat. Si Salemi kita memang sangat hebat. Itulah. Boleh type tau. Korang bisnes apa dalam ni? Type je korang bisnes apa. Kita boleh sama-sama tolong promote kan. Puan Ana kata apa? Thank you Cik Su. Banyak manfaat dari live Cik Su. Alhamdulillah. Thank you. Thank you sangat-sangat Cik Su. Syukur sangat. Cik Tip bersyukur Allah hadirkan seorang staf jujur, amanah, rajin, jaga kedai dengan bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Tim. Cik Su pun suka dengan staf Cik Tim. Cakap pelembut. Muka pemanis. Kita pergi pun lembutnya. Cik Su pula takut nak cakap dengan staf Cik Tim tau. Sebab staf Cik Tim bahasa lembut, cakap lembut. Ya Allah, memang best. Memang best sangat-sangat. Cik Tim memang Cik Tim kena jaga. Staff ni Cik Tim. Of course, Cik Su tak suruh pun Cik Tim akan jaga. Sebab dia memang best sangat. Birthday Cik Tim pun, ya Allah, dia raih. Best. Cik Su nampak staff Cik Tim. Memang luar biasa hebat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Tuan Zazami, yang master stokis daripada negeri Kelantan. Yang memang luar biasa hebat. Jadi, kalau siapa-siapa nak buat printing,
boleh dapat hikmat nasihat daripada Tuan Zazami kita. InsyaAllah Tuan Zazami kita boleh bantu. Maaf Tuan Zazami, live pukul berapa? Tolong type supaya mungkin ramai juga yang bersama dengan Cik Su pagi ni boleh follow. Type Tuan live Tuan Zazami. Apa bisnes Tuan boleh tulis juga dalam ni supaya kita boleh sama-sama membantu dan bukan boleh sama-sama support. Kan tadi kita dah sembang pasal tip pertama adalah kita punya ego, dalam tu ada emosi. Nombor 2, sikap tangguh-tangguh kan. Nombor 3, kita buat apa tak sungguh-sungguh. Cik Su cukup pantang bila kita nampak ada orang tu, kita tolong dia dah tapi dia tak sungguh-sungguh. Pantang. Sebab apa? Kita ni bila nak tolong, Cik Su bila nak tolong orang tu, tolong betul-betul. Tolong sungguh-sungguh, tak kira. Aku nak dia berjaya. Kita ikhlas nak tolong. Tetapi ya Allah ya Tuhanku, dia tak sungguh-sungguh. Sebab tu Cik Su ada satu guru Cik Su cakap, nak buat betul-betul. Kalau tak payah nak buat. Cik Su pergi satu kelas sifu, dia cakap, kalau nak buat betul-betul. Kalau tidak, tak payah nak buat. Macam ni juga. Kalau tak mau nak buat, tak payah nak buat. Tak payah nak menyusahkan orang lain, tak payah nak pergi kelas, tak payah memenatkan guru kita, menyampaikan sayang. Sayang, kalau kata korang ni, kalau tak buang sikap ni, memang korang manusia yang paling rugi sekali. Rugi sangat-sangat. Tambah kalau korang dah berada dalam circle smart billion partner, korang tak menggunakan circle ni sebaik mungkin untuk belajar, memang rugi. Rugi. Lepas tu, kita kena buang tau, duk ikut-ikut orang. Jangan duk ikut orang. Betul, Suzy tengok Cik Su ikhlas tolong orang. InsyaAllah Suzy, sebab bukan apa. Cik Su ada anak-anak istimewa. Cik Su cuma minta doa je korang. Cik Su minta korang doakan supaya anak-anak Cik Su diberi kesihatan yang baik. Doakan mereka. Macam semalam tengok, tengah-tengah kita tengah bersembang jutawan. Anak Cik Su tak nak tarik. Kena kejar bawa pergi kecemasan. Malam tadi kita dengan kelas kita punya tim. Sebab komitmen. Cik Su tahun lepas, anak Cik Su duduk dekat Wat tau. Cik Su ada kelas dengan pusat internet dan juga pusat internet. Anak Cik Su dalam Wat. Malam tu bawa pergi kecemasan, kena admit Wat. Esok pagi tu Cik Su pergi mengajar. Kita tak boleh nak tolak sebab pusat internet dah atok program. Dah bawa peserta. Takkan tenaga pengajar tak ada. Cik Su pergi juga dalam kelas. Tetapi sebelum Cik Su nak langkah masuk dalam pusat internet, hati seorang ibu tak risau ke tinggal anak dekat hospital? Tinggal anak dekat ward? Cik Su tahu Aizat kalau dia bangun dia akan cari. Aizat dia tak lenggang dengan Cik Su. Jadi bayangkan. Tapi kita dah cakap, adik mama balik sana. Mama ada kelas. Mama dah janji dengan aunty-aunty, dengan uncle ni. Kan mama ada tanggungjawab mama. Mama ada tanggungjawab juga dengan orang lain. Tanggungjawab mama dengan adik tetap mama jaga. Mama sayang adik. Sebelum nak tinggal dia di hospital, mama akan cakap macam tu lah. Cik Su akan cakap macam tu dengan Aizat. Jadi, suami Cik Su lah jaga Aizat dekat hospital. Cik Su balik mengajak. Sebelum nak masuk pintu pusat internet, Cik Su dah buang masalah Cik Su. Anak aku kat hospital, apa semua Cik Su kena buang. Cik Su kena buang, masuk dalam tu. Orang tak tahu, seorang pun tak tahu. Kata, lah ni Cik Su sengah ada musibah. Anak Cik Su dekat hospital. Kan, dengan terima rawatan. Masa tu Aizat boleh duduk sampai hampir 14 hari dan kena hantar pergi Pulau Pinang. Masa tu masuk PICU dekat Pulau Pinang. Jadi tahun lepas korang boleh tengok Cik Su baru share tahun lepas punya story. Memang Cik Su nak ucapkan terima kasih kepada doktor yang atas 9 tahun rawat Aizat. Nurse-nurse. Sebab Aizat kalau dia masuk hospital, dia tak boleh masuk sekejap. Aizat dia memang kalau sekali masuk minimum 3 hari. Maksimum lamalah 14 hari. Kalau bagi ubat untuk antibody tu memang kadang-kadang sampai ke 2 minggu. Aizat. Jadi sebab tu kita kata, kita ni halangan semua orang ada. Tapi kita kena fikir yang positif. Kita kena fikir, ya Allah ya Tuhanku, Allah dah bagi kelebihan kat kita. Bukan semua orang boleh pergi. Hari ni Aizat kat Penang. Nampak tu, itu admin Cik Su yang type. Cik Su tangan duduk kat sini. Admin Cik Su, Tuan Rizal tolong balas korang. Tangan Cik Su kat sini. Yang type adalah Tuan Rizal. Hari ni, tarikh hari ni, Aizat dalam perjalanan pergi ke Hospital Penang. Ditransfer ya. Charter satu ferry. Charter bawa Aizat saja. Naik ambulan masa tu, ya Allah. Cik Su duduk. Ambulan dia bawa daripada ferry Jeti Kuala Kedah sampai Penang dalam sejam lebih sampai. Laju betul ambulan tu bawa.
nak bawa Aizat pergi ke Penang. Daripada Langkawi, kita charter ferry, satu ferry bawa Aizat sampai naik ambulan. Jadi Tuan Rizan ikut, tapi Tuan Rizan tak boleh naik ambulan. So ambulan boleh naik seorang saja waris. Jadi Tuan Rizan follow naik bas. Tuan Rizan naik bas pergi ke Penang. Memang struggle lah kami last year. Tarikh ini kami dalam perjalanan bawa Aizat pergi ke Penang. Kena transfer lepas 14 hari duduk dekat Langkawi. Sebab tu je kita kata, hidup kita ni, journey kita ni macam-macam. Tetapi kita kena bersyukur setiap apa yang berlaku kat kita. Kena be happy anytime. Sebab kita tak tahu esok apa akan jadi. Tapi hari ni kita kena senyum. Even kita dalam masalah, senyum. Even kita ada apa-apa pun, kita kena senyum. Sebab kita tak tahu esok kita mampu lagi tak senyum dengan keluarga kita. Belum tentu mampu esok kita masih lagi boleh duduk bersama dengan keluarga kita. Sekarang ni pandemik. COVID ni macam-macam. COVID is real. Sebab adik suami Cik Su dah kena COVID. Dah kena COVID kan. Dah jadi pesakit COVID. Jadi kita tahu. Macam dia cakap, pergi nak check. Last sekali collapse. Terus jatuh. Check tengok stage 4. Tak tahu pun, tak ada simptom. Tak ada simptom kan. Tiba-tiba dah stage 4. Bayangkan. Pergi dengan tak sempat nak cakap dengan anak. Pergi dengan tak sempat nak cakap dengan mak, ayah, kan, keluarga. Kita tak nak macam tu. Sebab tu cuba anda fikir, hari ni adalah hari terakhir anda hidup. Apa anda nak buat? Tolong renung ya. Kita seronok-seronok juga. Nak meniaga juga. Nak ambil dunia. Yes. Kita mesti ambil juga dunia. Kita tak boleh. Orang kata apa? Memang kita nak ilmu akhirat. Tetapi kalau kata dunia hidup merana, hidup merempat, tak mau juga. Kita kena stabilkan. Kalau ambil saja sampai dunia akhirat, sampai ilmu dunia tak ambil tahu langsung pun tak boleh. Sebab anak-anak mini kita nak makan lagi. Kan, kita masih lagi ada ramai orang yang perlu kita bantu. Perbetulkan niat. Itu yang penting. Jadi sebab tu Cik Su kata, kenapa kita ni kena fikir hari ni hari terakhir. Sentiasa fikir. Kalaulah hari ni hari terakhir aku hidup, apa aku nak buat? Jadi kita nak buat baik dengan semua orang. Jadi setiap hari-hari kita kena buat baik dengan orang. Nak kongsi benda yang baik. Contoh kalau kita tak ada, orang tu akan ingat juga, ya Allah aku dapat ilmu ni daripada Cik Su. Ya Allah Cik Su kongsi ilmu ni dengan aku. Itu saja bekalan kita. Kita kena ingat kita ada 3 masa dalam hidup. Kita ada 3 masa dalam hidup. Masa silam. Masa lepas adalah sejarah. Sejarah tak boleh ubah. Kita tak boleh ubah masa silam kita. Kita tak boleh ubah. Buruk baik ke apa ke mak bapak kita baik ke buruk. Kita tak boleh ubah masa silam kita. Kita tak boleh ubah masa silam kita you all. Kita nombor 2. Masa sekarang. Masa sekarang ni kita tak pasti apa akan jadi esok. Tetapi masa sekarang kita boleh buat yang terbaik. Buang sikap tangguh. Buang sikap ego. Buang sikap suka nak ikut-ikut kawan tanpa sebab. Ni dah tip yang saya nak kongsikan. Suka sentiasa ragu-ragu. Ragu. Tak yakin. Kan? Banyak alasan. Alasan tu berlambak sungguh. Suka salahkan orang lain. Kita tak pernah bersalah. Salah je orang. Dia tu macam tu lah pasal tu. Dia macam tu. Semua salah. Kita tak pernah salah. Orang je salah kan. Malas. Takut. Takut nak buat live. Takut nak buat tindakan. Takut fail. Takut berjaya lah. Kalau takut fail. Kan nak berjaya tapi takut. Macam mana? Masa silam tak boleh ubah. Masa sekarang ini yang kita nak kena buat sebaik mungkin. Masa hadapan. Masa yang last kali masa hadapan. Masa hadapan yang kita tak boleh. Masa hadapan yang kita tak nampak. Tak tahu apa nak jadi. Tapi kita boleh merancang. Allah yang akan buatkan kita jadi ke tak jadi. Kita serah je lah dengan Allah. Jangan buat kerja Allah. Jangan buat kerja Tuhan. Kita kata. Kalau orang yang tak faham, tak pernah pergi kelas dengan Dr. Azizan ataupun Sifu Najib. Orang kata Allah cakap bab Tuhan. Tapi ini real. Kita buat tugas kita. Ya, tugas kita sentiasa mencari. Sentiasa cari benda yang baru. Sentiasa membuat. Cari peluang. Tu tugas kita. Buat je. Buat je. Allah yang akan tentukan benda tu boleh jadi ke tak asbab Allah bagi. Cik Su lepas live boleh. Nak kosak boleh. 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 Nanti boleh. Boleh. Buang sikap salahkan orang lain. Betul. Buang sikap iri hati. Buang sikap rasa cemburu. Kita buat kongsi ni macam Cik Su. Cik Su tak pernah pun fikir. Aku buat live ni.
orang mai bayar aku. Tapi Alhamdulillah, ada sahabat Cik Su dalam ni. Kan, dia buat produk, dia akan buat produk baru, production. Dia masukkan Cik Su dalam journey dia. Ya Allah, sangat luar biasa hebat. Dia sentiasa ingatkan kita. Dia carikan orang. Kalau siapa nak tahu tentang macam mana nak buat retalk, nak dapat ilmu retalk, jumpa Cik Su. Dia kata, Cik Su, cas sikit fee. Kita dah tetapkan. Kita akan cas RM30 ke RM50. Macam tu je fee kita. Tetapi dia boleh ubah. Kalau dia dapat harga yang betul untuk dia letakkan harga produk dia. Dia dapatkan push yang betul. Size yang betul. Kan bagus. Kan bagus. Macam Cik Su. Cik Su baru sampai ni. Tengok ni. Semalam baru sampai. Cik Su punya yang packaging. Packaging Cik Su pun baru sampai. Ni. Kita nak kongsi lah. Ni. Nampak ni packaging kita. Ni packaging kita baru sampai. Semalam. Kita ada size-size dia. Yang ini size yang untuk Cik Su duk buat untuk trial. Yang untuk bukan trial packs. Yang ni adalah yang jenis. Yang ni adalah yang untuk kita duk buat yang untuk sumbangan. Yang kita duk bagi sumbangan tu kan. Yang Cik Su duk bagi sumbangan. Yang Alia duk bagi sumbangan. Kita pakai size ni. Kalau yang size ni. Yang 16x24 ni. Yang size trial pack. Yang kita duk buat jual. Yang kita letak tu. Yang kita letak stiker tu. Ini yang ni. Jadi. Kita. Kalau siapa-siapa yang nak tahu. Nak dapatkan post yang sesuai untuk produk dia. Boleh. Sebab kita ada. Kita akan nanti. Kita akan restock. Kita akan ready stock nanti. Tak payah tunggu post-post kan. Jadi. Kecuali size yang jarang orang pakai. Baru kita akan banyak. Memang order kena order banyak sebab ni kan. Jadi kita ada order 2 lah, lagi 1 tak tahu dia tak nampak sekali. Jadi kena buang, betul. Buang sikap tu. Sebab itu kita kata kita ni dalam hidup kita tak boleh sangat stres, tak payah stres. Ada orang tanya Cik Su ya. Ada orang tanya Cik Su. Macam Cik Su, tengok je Cik Su tak ada masalah je. Masa Cik Su pergi kelas, Cik Su nak kongsi sikit lah tip. Rezeki Allah tu ada. Cik Su tak sangka. Ni Cik Su cakap jujur. Cik Su tak pernah sangka Cik Su boleh, Cik Su kira balik. Cik Su habis untuk pergi satu kelas tu, RM60,000 dalam 1 tahun tu. RM55,000 lebih lah, RM60,000. Cik Su habis untuk satu kelas ni. Bayangkan mau macam tu. Tiket ferry, tiket flight, hotel, makan. Kan? Sekali pi kadang-kadang ada yang sambung. Masuk bulan puasa tahun itu, bulan puasa, boleh dikatakan Cik Su almost duduk dekat Shah Alam. Kelas. Selang 2 hari kelas. Jadi suami kata tak payah balik lah, duduk sana. Kita kan kena stay kat sana, duduk kat hotel. Tapi Cik Su Alhamdulillah Allah pemudahkan Cik Su. Jumpakan Cik Su dengan orang yang baik-baik. Cik Su dekat sana ada kawan-kawan offer, jom tidur rumah. Lepas tu kalau Cik Su nak pergi airport, telefon. Tak boleh Su kena main tidur rumah abang. Mai ambil. Sebab tu Cik Su kalau pergi kelas, Cik Su kan diam. Cik Su takkan inform dekat kenalan-kenalan Cik Su. Sebab bila Cik Su inform, tak boleh ni, kau dah masak ni. Alhamdulillah tau, Cik Su ada abang angkat, ada kakak yang baik-baik dekat sana. Cik Su kenal diorang masa Cik Su di awal-awal duduk kat KL. Diorang support Cik Su kenal daripada sebelum Cik Su kahwin, sampai Cik Su kahwin. Kita bukan pertalian darah, tetapi bila kita ikhlas dengan orang, kita jujur dengan orang, Alhamdulillah, bila kita rendah diri, bila kita hamba, orang akan sayang kita, orang akan sentiasa ingat kita. Walaupun Cik Su dah balik duduk Langkawi, kalau Cik Su pergi KL, tak pergi rumah dia orang akan marah. Kalau dia tahu kan, kalau Cik Su ni siap masakkan kat Cik Su, lepas tu sanggup 3 pagi hantar Cik Su pergi ke KLIA, ya Allah, Cik Su tak nak. Sebab tu Cik Su tak inform kat siapa-siapa bila Cik Su pergi ke KL. Cik Su kalau sampai, Cik Su akan ambil train ataupun Cik Su akan ambil bas daripada KLIA. KLIA Cik Su akan pergi ke KL Central, naik komuter, pergi Shah Alam. Kita rasa macam bila kita seorang diri, kita senang nak bergerak, kita senang nak move on. Tapi bila kita beritahu ke orang, dia nak ambil kat kita minyak kereta dia lagi bayar betul. Dekat KLIA tol bukan murah-murah. Lepas tu masa dia lagi. Kan? Sebab tu Cik Su, kalau Cik Su pergi ke KL, Cik Su jarang nak habaq kat kawan-kawan. Sekali kita habaq, kawan-kawan ni nak main jemput, nak bawa pergi, nak ajak tidur kat rumah. Sekali lagi, hang pergi duduk rumah hang tu, hang tak tidur rumah aku. Masalah juga. Kan? Jadi, Cik Su senang. Tapi Cik Su lebih suka kalau kadang-kadang Cik Su pergi, ni ada satu kawan Cik Su, dia berkahwin dengan orang Malaysia, dia orang Indonesia. Dia ada 7 orang anak. Semua laki. Kenapa dia beranak sampai 7? Sebab beranak seorang laki, nak lagi kot dapat perempuan. Tak juga, tak putus asa. Bagus ni.
Kawan Kak Su ni bagus. Tak putus asa. Buat anak lagi. Kan? Nombor 3, laki. Buat lagi. Nombor 4, laki. Buat lagi sampai nombor 7. Dan nombor 7 tak nak buat dah lah. Kan? Bukannya kaya raya. Kerja pun, suami pun kerja guard kan. Kan jadi security. Jadi masa tu suami dia kerja kilang. Dia meniaga dekat Lombong Buaya. Dekat Puchong. Dia memang orang Puchong. Dia memang rumah dia kat situ. Dekat Lombong Buaya. Jadi Cik Su ni belajar banyak. Sebab satu dia orang Indonesia. Dia kena main duduk kat Malaysia. Merantau ikut suami. Kita kena belajar tau. Daripada orang lain. Life orang lain. Tapi Alhamdulillah sampai ke hari ni. Kita berhubung. Cik Su kalau pergi KL. Walaupun rumah dia kecil. Dia dapat rumah bantuan lah. Zakat kan. Zakat buatkan rumah untuk dia orang. Cik Su bangga. Walaupun Cik Su dia tak kisah. Dekat mana pun aku boleh duduk. Dekat mana pun kita boleh hidup. Sebab tu bila Cik Su pergi sana. Kenapa Cik Su tak pergi rumah kawan-kawan yang dia memang kaya raya semua? Sebab dia orang tak ada masa. Ini Cik Su cakap. Dia orang terpaksa luangkan masa sebab kita nak pergi. Cik Su rasa macam, ya Allah, terharunya aku. Sedih. Kawan-kawan kita sibuk. Tetapi disebabkan bila kita pergi, kawan-kawan ni nak kena allocate masa dia untuk kita. Cik Su tak mahu macam tu. Sebab Cik Su tahu duduk kat KL ni struggle. Dia orang nak kena cepat. Dia orang nak kena bersaing dengan orang. Lepas tu bila Cik Su pergi, kualiti dia dengan isteri dia, kualiti dia dengan suami dia ke, kita tak nak. Sebab tu Cik Su, masa yang Cik Su pergi KL, Cik Su suka sewa apartment. Cik Su jumpa kawan-kawan mai. Kita jumpa sekali. Itu Cik Su. Cik Su macam tu. Sebab tu, kalau Cik Su pergi kelas kat KL, kawan-kawan suka. Sebab jadi pot untuk kita berjumpa. Jadi tak payah nak pergi rumah kawan-kawan mana. Sebab masing-masing ada keluarga. Kita kena hormat. Kadang-kadang kita dalam berkawan, kita kena kita kena tahu tahap mana kita boleh. Jangan kata kita mengganggu kehidupan orang lain sampai orang lain rasa terjejas, tak selesa. Tak boleh. Itu yang Cik Su belajar sesuatu dalam kehidupan Cik Su. Sebab tu Cik Su cakap, macam Cik Su kawan Cik Su satu Malaysia. Cik Su juga suka berkawan. Alhamdulillah hari ni tambah kawan dekat Johor. Cik Su tak sedar, rupanya sekarang ni kawan-kawan Cik Su kat Johor ni sangat ramai. Memang Cik Su kalau habis PKP, Johor adalah tempat pertama Cik Su nak pergi. Sebab Cik Su ada kawan yang masa Cik Su dengan kelas Tifun Najib, kelas dengan Dr. Azizan. Ramai orang Johor. Memang ramai orang Johor. Jadi that's why Cik Su nak kena pergi. Nak kena pergi jumpa. Sebab memang Cik Su sayang sangat dalam circle yang sekarang ni bila kita bersama dengan Menu Jutawan, di mana yang founder dia adalah Datuk Suhaili Yusof ni, kita ada circle yang sangat luar biasa hebat. Sebab tu Cik Su kata sebelum ni Cik Su buat live, tetapi dah berhenti, tak konsisten kan. Bila kita ada mood ke laut kan, itulah masalah orang otak hijau ni. Ada juga masalah dia. Bukan semua orang tu bagus. Sebab tu kenapa Cik Su dengan Rizan sekarang ni dah boleh okey alignment dia. Kita kena bahagi tugas. Bahagi tugas siap-siap. Okey, abang, ni abang punya tanggungjawab. Bab-bab ni abang kena handle. Saya tak nak ambil tahu. Yang saya tahu, production jalan. Saya buat marketing. Memang kita kena siap-siap. Memang kalau dalam rumah tangga, yes, dia suami. Tetapi kalau dalam business punya side, kita kena tahu suami kita tu otak apa. Supaya mudah. Macam sebelum ni, Cik Su ni, maaf lah, minta maaf. Betul, sebelum ni Cik Su macam angin je dengan Tuan Rizal. Awak ni benda ni senang je. Pasal apa tak boleh buat? Pasal apa awak kita buat sak je? Pasal apa dia buat lambat? Macam tu. Macam Cik Su tangkap muat. Faham tak? Tangkap muat. Orang otak hijau ni, buat je dulu. Buat je dulu. Lepas tu kita bawa ejah. Macam Tuan Rizal tidak. Tuan Rizal dia buat sampai okey dulu. Baru dia nak post. Beza. Nampak ke? Nampak beza kat sini. Sebab Cik Su kena ambil contoh diri Cik Su. Barulah korang boleh nampak. Korang kena tengok balik korang dengan pasangan korang. Pasangan kita tu orang jenis mana? Dia macam mana? Sebab tu penting kita kena tahu. Kenali warna diri kita. Diri korang warna apa? Korang pakai warna apa baru naik energi. Sebab tu ada orang bila nak pergi jumpa pelanggan, pergi jumpa orang-orang kenamaan, dia akan pakai baju yang dia punya tone colour dia. Kita juga, diri kita ada numbers kita. Numbers diri kita. Banyak sangat ilmu yang you all, yang memang Cik Su pergi belajar yang bayar puluh-puluh ribu. Kena ada common sense, sensitif dengan keadaan kawan. Ya, betul Kak Tim. Sebab tu kita boleh hidup dalam mana-mana keadaan. Macam tu bila Cik Su kata ada kawan Cik Su yang seorang ni, dia belum kahwin lagi. Sebab tu Cik Su suka pergi rumah dia. Sebab dia bujang. Dia tak ada keluarga. Dia pun tak ada siapa dah.
Mak tak ada dah, ayah tak ada dah, dia belum kahwin. Dia bujang, perempuan. Okey, perempuan. Tapi masalah satu je. Rumah dia tingkat 4, dia duduk flat. Jadi dia duduk dekat flat, dekat Ceras. Kan, jadi bila nak pergi kat situ, kesian kat dia. Cik Su kalau pergi kan, Cik Su bawa beg travel, beg roda tu. Dia ada motor skuter. Dia akan mai jemput Cik Su dekat stesen LRT. Bawa Cik Su dengan beg Cik Su. Kadang-kadang Cik Su pergi kan banyak hari, bawa beg apa semua kan. Tu dah sampai tu, masalah dia nak naik tingkat 4 tu, naik tangga tu, mengah. Kan. Jadi kalau naik dah rasa macam malas nak turun. Taman Maluri. Kan. Jadi, itu Cik Su kata, circle. Bila kita baik dengan orang, Cik Su dengan Aida ni, jumpa dekat Hatnyai je. Jumpa secara kebetulan. Tak ada kepentingan apa-apa. Dia bawa grup dia, Cik Su bawa grup Cik Su. Tetapi, bila kita ikhlas dalam berkawan, walaupun kita bidang yang sama, tetapi kita saling, macam Aida ni, dia pro. Dia pakar Korea. Dia kalau duduk Korea 4 bulan, baru balik Malaysia. 3 bulan, berapa bulan baru dia akan balik sekali. Lepas tu dia fly pergi pula. Korea tu macam rumah nombor 2 dia. Cik Su pula Thailand rumah nombor 2. Jadi nampak kami saling ada benda yang kita boleh kongsi. Dari segi macam mana nak servis pelanggan, macam mana kita nak bagi pelanggan kekal dengan kita. Alhamdulillah. Kan? Terima kasih Kak Tim. Cik Su semangat kuat, energi tinggi. I am proud of you. I learn a lot from you. Thank you very much Kak Tim. Kita sama saja insya-Allah. Kenali pasangan kita, kena ikut flow yang sama. Semua akan harmoni, kurangkan konflik dengan pasangan. Betul Kak Tim. Sebab tu, sebelum ni Cik Su tak tahu identiti. Memanglah kita memang ada firasat suami. Tetapi bila kita ikut kelas dengan doktor, baru kita faham. Oh, suami kita tak boleh macam tu. Kita kena bagi arahan dengan dia. Bila kita bagi arahan, okey, dia akan boleh buat. Dan Tuan Rizan, kalau buat apa-apa, dia buat baik. Dia buat terbaik. Dia memang buat, dia tak suka. Lagi satu Tuan Rizan, kalau you all janji dengan dia pukul 11, pukul 10 suku tu, dia dah cacak dah tunggu you all. Tak macam Cik Su. Kalau you all janji dengan Cik Su pukul 11, pukul 11, Cik Su memang ada kat situ. Tapi itulah 10.55 ke 10.50. Akan sampai kan. Tuan Rizan tak. Sebab tu Cik Su dengan Tuan Rizan kadang-kadang bergaduh. Bergaduh bab tu je. Dia tak suka. Sebab tu Tuan Rizan kalau macam nak buat Zoom malam tadi ke apa, dia memang dia memang suka prepare awal-awal. Sebab tu kami Cik Su dengan Tuan Rizan ni ada benda yang cover, kontra. Sebab tu kalau bab-bab yang macam mana, okey, kena Tuan Rizal. Sebab tu bab teknikal, Cik Su tak nak ambil. Cik Su bagi dia. Tapi Cik Su boleh. Cik Su tahu nak buat benda tu. Tetapi Cik Su tak suka benda yang kenyah. Sebab tu semalam kita pakai laptop kan, kita belajar. Nampak kekok sikit lah sebab Cik Su selalu pakai handphone. Sebab sambil Cik Su mengajar ke apa kadang-kadang, sambil student tu buat assignment, Cik Su pun buat juga assignment. Cik Su pun siapkan juga Cik Su punya poster. Sebab kita ni kadang-kadang tak payah pandai semua. Macam Cik Su. Cik Su boleh buat Canva. Tetapi Cik Su tak buat lah. Sekarang Cik Su bagi Tuan Rizal je buat semua. Jadi semua poster-poster Cik Su, poster-poster Al-Azad, bukan Cik Su yang buat. Korang jangan puji Cik Su. Tuan Rizal yang buat. Tuan Rizal yang buat, bukan Cik Su. Sebab tu, kita ni kena deliver. Deliver kepakaran kita dekat orang lain supaya kita ada pelapis. Kalau tidak, semua orang cakap Cik Su. Sekarang ni Alhamdulillah Cik Su pas kat Datuk Rizal. Dan sekarang ni pagi tadi Alhamdulillah sahabat Cik Su baru balik dan dia main hantar by COD barang. Dia sempat tanya dengan Alia. Alia sempat ajar dia buat video. Alia dengan Aizat pun pro buat video. Jadi Alhamdulillah. Jadi lepas ni Cik Su dah tahu dah. Okey, untuk bahagian-bahagian editing kita dah ada tim yang untuk editkan kita punya. Macam tu juga dengan kita. Macam tu juga dengan bisnes anda semua. Anda kena ada orang yang boleh bantu dalam kita punya. Tak payahlah kata kita tak ada staff lagi. Tak apa, ajar anak kita. Kalau anak kita tu pandai sikit, minta tolong anak kita. Ajak mak boleh tak? Setidaknya kalau mak tahu buat, jadi mak tak payah dah nak minta tolong anak-anak. Kan? Jadi kalau untuk yang nak wow-wow tu, minta tolonglah anak-anak saya sekala. Okey. Tapi kalau setakat nak buat yang simple-simple, dah boleh buat sendiri. Tak payahlah nak bukan menyusahkan. Maksudnya, kadang-kadang anak-anak kita ni ada kerja dia juga. Kan? Kita macam tu. Jadi sebab tu macam Cik Su lah ni, kalau kawan-kawan minta tolong, jarang Cik Su nak kata no. Jarang Cik Su nak say no. Kecuali memang Cik Su ada kerja. Macam hari ni, pagi ni saja Cik Su dapat mesej banyak sangat nak minta tolong Cik Su bantu ni. Cik Su nak minta maaf sangat-sangat kat sini. Cik Su memang busy sungguh.
pukul 9 cikgu dah live dengan anda sampai pukul 10. Jadi nanti pukul 10 suku kan cikgu adalah masuk kawan-kawan kita punya live sekejap. Tapi nanti macam hari ni pukul 2 lagi cikgu ada Zoom meeting. Kan lepas tu kita ada cikgu nak siapkan juga lagi nanti sebuah harga quotation. Kan quotation untuk yang post-post ni. Nanti kita akan supply post kan. Jadi kita banyak benda yang kita nak kena buat. Banyak benda sangat. Jadi pukul 2 cikgu ada meeting. Nanti pukul 4 ada meeting lagi satu. Pukul 5 masuk sembang jutawan. Malam saat lagi pun ada satu meeting. InsyaAllah kalau jadi. Itulah. Jadi cikgu memang penuh. Lepas tu sekarang cikgu tengah nak siapkan cikgu punya website. Jadi kalau siapa yang perasan, cikgu tengah duk siapkan website. Nanti korang boleh masuk ke website cikgu www.alazad.com. Kita ada dua website. Dan yang ini cikgu tengah duk siapkan ini juga apps. Cikgu buat apps. Cikgu dah buat app. Nanti siapa-siapa yang dengan Al-Azad dah mudah tau. Sebab kita ada app. Nanti dah mudah. Sebab bila dengan app ni, cikgu akan bagi app ni saja. Kalau siapa yang jadi tim Jerung nanti, tim Al-Azad yang jual produk Alia dengan Aizat, kita nak memudahkan pelanggan kita. Tu yang cikgu kata nak bagi tip. Tip adalah satu lagi, kita kena sentiasa cari perkara yang memudahkan tim kita. Kalau kita plan nak cari tim, macam Kak Tim dah kena pilih dah. Kak Tim nak ke arah mana? B2B ke B2C? Ini penting. Penting sangat. Suzy pun sama. Suzy dah kena jelas sekarang hala tuju Suzy. Macam cikgu nak B2B. Sebab tu cikgu tak fokus sangat yang macam orang nak jual, nak beli satu persatu. Sebab kita punya fokus B2B, business to business. Business to business adalah kita nak cari tim. Itu kita panggil business to business Kak Tim. Jadilah ni Kak Tim kena jelas. Kak Tim nak fokus kepada B2B ataupun B2C. Macam tu. Tetapi kalau kita ada tim yang sangat power, luar biasa hebat, Cik Tim boleh hire satu staff yang memang handle untuk buat jualan ni saja. Macam tu. Okey. Jadi, terang sikit. Apa tu terang sikit tu? Mana sana? Okey. Terang sikit. Susi nak fokus B2C. Kak Mila B2B. Okey. Kak Mila B2B tu business to business. Maksudnya Kak Mila ni dia nak fokus, nak cari tim. Kak Tim nak cari ejen. Senang cakap bahasa. Nak cari ejen. Sebab kalau kata kita cari ejen, kita akan fokus. Maksudnya sistem kita kena buat sistem supaya ejen kita mudah. Macam cikgu nak pergi ke B2C, sebab tu B2B, cikgu kena prepare. Cikgu kena buat apps. Bila ada apps ni, kita akan bagi ejen kita download app kita. Bila ejen download app kita, dalam app kita tu sudah semua dah ada detail tentang produk kita. Ejen pun mudah. Jadi ejen pun kalau ada anak-anak tim dia nak ni, dia bagi anak-anak tim dia download ya app. Dalam app tu dah ada tentang syarikat, website syarikat, nak pergi ke main Facebook syarikat. Nanti syarikat akan buat dalam tu juga satu lagi benda. Sekarang ni cikgu tak berbual lagi lah sebab cikgu tak buat lagi. Cikgu akan bubuh senarai master stokis. Ranting rapor seluruh Malaysia. Senarai ejen. Contoh macam tu. Kita boleh bubuh dalam app tu. Jadi mudah ke mudah? Mudah ke mudah? Jawab dulu. Mudah ke mudah? Nanti cikgu akan terang balik apa B2B, B2C. Alah, masa kita dah menceburi. Sorry. Masa kita dah habis. Alhamdulillah. Dah ada tim untuk urus ejen-ejen. Alhamdulillah, bagus. Macam cikgu mudah. Cikgu nak pakai apps. Sebab bila kita pakai apps, sangat mudah. Sebab app dia store dia kecil je. Kita download dalam Play Store nanti app kita tu. Siapa-siapa boleh download apps kita. Kita bawa brand. Kan cikgu nak tunjuk tak boleh. Sebab dia app cikgu ada dalam ni. Cikgu sekarang ni tunggu je nak publish dalam cikgu nak publish dalam Play Store. Nanti tim Jerung adalah tim pertama bila cikgu nak rasmi. Nak bagi korang try. Download cikgu punya app Al-Azad. Okey. Guna sistem cikgu. Betul. Guna sistem. Yang apps ni adalah salah satu untuk kita punya profile company. Apps ni adalah macam profile company kita. Dia bukan kata untuk kita buat jualan sangat. Profile company. Orang akan nampak, wow, company ni ada apps sendiri. Company ni dalam apps tu ada website kita, ada
FB page kita semua. Detail produk-produk kita best. Okey, lepas tu kita kena ada sistem agent. Betul, Cik Su sokong. Mudah, betul. Alhamdulillah ada sistem. Okay, yes. B2C tu apa? B2C tu business to customer. Maksudnya, kita ni supply benda tu kepada pelanggan saja. Kita tak fikir nak ada team. Jadi bila kita nak buat dua-dua, kita memang kena struggle sikit lah. Bukan tak boleh. Tetapi kalau kita pergi kelas, Dr. Azizan, Dr. Azizan dan juga Tuan Najib akan suruh pilih. You nak fokus yang mana? Fokus yang mana yang you nak dulu. Okey. Bab tu lah. Okey. Okey, baik. Jadi, Cik Su sudahi dulu hari ni dengan guna sistem je. Cik Su sudahi dulu dengan kita punya live pagi ni. Cik Su harap dapatlah perkongsian sedikit, dapat beri manfaat kepada anda. Cik Su nak minta anda doakan saja bagi anak-anak syurga. Cik Su ni sihat selalu, murah rezeki. Cik Su halalkan ilmu-ilmu Cik Su sampaikan. Cik Su harap apa yang Cik Su kongsi ni boleh memberi manfaat kepada anda semua. Itu yang Cik Su minta. Dan boleh share, tag lah kawan-kawan anda apa ilmu-ilmu yang anda dapat hari ni. Sebab kalau lagi kita memberitahu orang lain, insya-Allah benda tu akan melekat. Sebenarnya kenapa kita perlu mengajar? Bila kita mengajar, ilmu tu lagi kita ingat, Itu yang sebenarnya Allah nak mengajar kita. Kita nak menghafal Al-Quran, kita kena membaca, kerap membaca kan. Macam tu juga kalau kita nak ingat ilmu ni, ilmu-ilmu yang ada di dunia ni, macam tu juga kita kena selalu bercakap. Selalu war-warkan kat orang. Jadi ilmu tu akan ingat kat kepala otak kita. Even Cik Su sampai hari ni, kalau orang tanya, boleh tak issue tiket? Cik Su dulu belajar sistem tau, issue tiket, reservation. Jadi Cik Su dulu issue tiket flight. Kalau tanya Cik Su hari ni, walaupun Cik Su dah tinggal banyak tahun, puluh tahun dah tinggal tiketing, kalau tanya Cik Su boleh buat tak? InsyaAllah boleh buat. Sebab kita dah ada basic. InsyaAllah. Sebab tu kita yakin dengan ilmu yang Allah bagi. Sebab Cik Su tak pernah kedekut ilmu ni daripada bila-bila pun Cik Su suka. Cik Su suka share pasal ilmu. Okey, takat ni dulu sharing kita. Minta maaf yang baik datang daripada Allah SWT. Yang kurang tu datang daripada diri Cik Su sendiri. Assalamualaikum. Rasa tak semangat pagi bila dapat dengar semangat ada baik. Terima kasih balik. Kau percaya mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kerabi ni. Yak pai. InsyaAllah kau apa mang thai ni. ไปกระบี่เราต้องพบกันนั่นทุกทีเวลาที่อยู่ไปกระบี่ไม่เอาได้พบกันทีเนาะคนนี้กับว่าไปกระบี่นั่นต้องพบ ini adik-beradik kita berada dekat Krabi. Dia memang masakan memang sangat luar biasa hebat, sedap. Okey, jadi takat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semua. Bye. Thank you. Jalai.